Okey. Start recording, start recording. Okey, Margaret boleh baca doa, yang lain minta tanda tangan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yusur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Macam dah lama tak baca doa ya, keras saja suara dia. Okey, Ustazah minta ya sebelum kelas bermula, pastikan tutup mikrofon semua supaya apa yang Ustazah sampaikan tadi sampai pula kepada kamu. Tak adalah bising. Okey, jom kita kelas. Kita mulakan kelas kita ni dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf suara tak ni, hilang suara. Okey, jom kita mulakan dengan tasbih, selawat Nariyah atau selawat Tafrijah. Okay, sementara ramai lagi ada kawan-kawan nak masuk. Okay, sekarang dah ada berapa orang? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin allazi. Semua ya? تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد ونفس بعدد كل معلوم لك. Okey, baik, terima kasih yang ikut serta. Alhamdulillah kita masuk subjek ulum syariah hari ini sebab dia terbahagi kepada dua. Hari ini subjek ibadah ya. Hari ini subjek ibadah. Dengan tajuk azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Rasanya tadi kita dah dengar, ada tak dekat masjid ada dengar suara azan tadi Zuhur? Rasanya walaupun kita tak boleh pergi masjid, masih kedengaran. Okey, alhamdulillah ya. Sebab kita masih boleh mendengar suara azan walaupun kita tak boleh nak pergi masjid. Ada yang tak dengar ya? Aku dengar, kata Ismail. Okey. Tak apa, kalau misal kata tak dengar, boleh azan dekat rumah. Setiap kali masa waktu, azan dekat rumah. Sebab kan kita dah solat jemaah dekat rumah kan. Okey, jom kita teruskan ibadah azan dan iqamah. Adakah yang nak azan ni? Ustazah nak minta tolong seorang azan boleh ke? Tak lelaki. Adakah yang nak Ustazah, saya nak azan. Dah lama tak ni, tak melantunkan suara.
Ustazah bagi Chan sebelum mula. Ada? Alah, janganlah malu. Tu saya pernah masuk pertandingan azan. Okey, sila azan sekarang. Tapi tak nak kenapa Naufal? Naufal, nak dengar Naufal azan? Okey, semua setuju kan? Naufal azan dulu. Lah, tak nak ke? Cepat. Banyak pahala orang azan ni sebenarnya. Okey, cepat. Okey, setuju, setuju. Okey, semua. Tak ada, tak nervous dah. Sebab dekat rumah, okey je. Okey. Hasil persetujuan ramai, Ustazah jemput Ahmad Naufal untuk azan. Okey, dipersilakan. Cepatlah Ustazah kira sampai 3. Atau Ustazah denda. 1, 2. Mana Naufal? Ya Robby. Ada lagi yang nak? Ada yang nak tak? Siapa azan nanti Ustazah nak belanja apa ya? Adalah nanti boleh PM tepi. Cepat, siapa nak azan? Cepat seorang. Megat pandai azan tak? Megat? Pandai azan tak? Pandai. Boleh azan? Saya nak pun melampau si Naufal ni. Nanti Ustazah belikan pun RM2. Okey, Megat. Ke Irwan? Megat ke Irwan ke? Cepat. Ustazah tahu ni suaranya hebat-hebat ni. Okey, Megat dulu. Okey, cepat. Yang lain menanti. Cepatlah. Cepat-cepat. Mana Megat hilang dah? Okeylah, tak apalah kalau tak nak. Okey, tak nak boleh tutup mikrofon semua. Ustazah kena azan ni ya. Okey, tak apa, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Okey, apakah yang dikatakan azan? Tu Irwan dia kata sedap suara. Cepatlah Irwan, abang ni pun sedap kan suara dia. Cepat, Ustazah nak dengar. Sekali, cepat, dah lama ni tak dengar suara kamu azan ke, selawat ke. Cepat-cepat. Tolak-tolak. Irwan okey? Apa pasing-pasing ni, tak cik. Okey, tak apalah, kita teruskan pelajaran kita. Ustazah merajuk ni susah sikit nak pujuk. Okey, apa yang dikatakan dengan azan? Azan ialah, okey tengok azan ialah apa? Siapa tu? Saifuddin ni siapa sebenarnya? Okey, Saifuddin. Dia letak nama Saifuddin kat situ. Boleh azan. Okey, cepat-cepat sebelum Ustazah start. Sebelum Ustazah terangkan apakah itu azan. Okey, boleh mula. Boleh buka mikrofon sekarang. Yes nak ke? Yes. Mana lari semua ni? Suruh azan. Okey, tengoklah paparan yang ada dekat depan. Okey. Ramai lagi kawan masuk ni. Okey, azan ialah, okey tengok apa dia azan. Azan dari segi bahasa. Tengok ya, ini selalu masuk dari segi bahasa. Dari segi bahasa ni selalu masuk. Dari segi bahasa ialah, sekejap, problem pula. Pemberitahuan. Okey, azan dari segi bahasa ialah pemberitahuan. Naufal jangan main-main. Kejap nak, kejap tak nak. Okey dah, Ustazah tak nak baca chat. Okey, dari segi bahasa ialah pemberitahuan. Okey, jom kita tengok apa pula dari segi istilah. Okey, dari segi istilahnya. Dari segi istilah ialah lafaz tertentu untuk memaklumkan masuknya waktu
azan. Ataupun ada setengah nota dikata lafaz tertentu untuk memberitahu masuknya waktu solat. Sama je. Benda-benda yang lebih-lebih kurang dia punya perkataannya. Kalau kita jawab dekat solat dekat UPKK tak ada masalah. Ya. Selagi jawapan tu masuk, walaupun berlainan dari sudut bahasa dan sebagainya masih diterima. Okey. Dari segi istilah ialah lafaz tertentu untuk memaklumkan masuknya waktu azan. Nak dengar awak azan tak nak? Okey, sekarang awak dengar Ustazah azan. Tapi satu baris je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Nak tergelak pula dengar siapa tadi Irwan cek sedapnya suara. Tak jadi terus stop. Nanti awak sambung Okey, jom kita masuk seterusnya. Tadi kita dah belajar azan dari segi bahasa pemberitahuan, nak bagi tahu, nak maklumkan masuknya waktu solat. Okey, baik. Seterusnya kita masuk pula dekat iqamah. Okey, apa dia iqamah? Iqamah dalam bahasa mendirikan. Dalam istilah lafaz tertentu minta jemaah bangun untuk menunaikan solat. Masya Allah. Okey, jom kita tengok. Iqamah dari segi bahasa ialah mendirikan. Betul. Dari segi bahasa mendirikan. Hati-hati kalau soalan tu, tengok soalan tu sama ada diminta dari segi bahasa atau dari segi istilah. Kena perhatikan baik-baik ya. Kalau dari segi bahasa, simple sajalah jawapannya. Macam azan tadi, pemberitahuan. Iqamah, mendirikan. Satu perkataan saja. Tapi kalau diminta dari segi istilah, kena hati-hatilah. Okey, tapi kalau dia secara rawak, maksudnya dia tak minta pun dari segi apa-apa. Dia cuma kata sebutkan pengertian azan, sebutkan pengertian iqamah. Mana-mana pun kita boleh buat. Okey. Okey, dari segi istilahnya ialah lafaz tertentu meminta jemaah bangun untuk mendirikan solat. Okey, bangun. Bila Oscar Ismail dengar azan ni, dengar tadi azan, dah tahu dah masuk waktu solat zuhur ke asar ke dah tahu. Lepas tu iqamah tadi meminta supaya jemaah tadi bangun. Kalau dekat rumah kan kita dah ready semua kan, dah pakai telekung, dah pakai kopiah, semua dah bentar sejadah. Kemudian mestilah seorang daripada ahli keluarga kita akan melaungkan iqamah. Okey, bila dah iqamah, kita semua bangun untuk mendirikan solat. Okey, pandai. Okey, jom terus. Okey, waktu azan dan iqamah. Okey, waktu azan ialah apabila masuk waktu solat fardu. Azan tu dilaungkan apabila masuk waktu solat fardu. Kalau waktu sekarang ni tiba-tiba dengar laungan azan dekat masjid, rasanya PKP ke apa ke, masing-masing berpusu-pusu pergi masjid kan. Bukan bersedap lagi suara laungan azan tu tiba-tiba dari masjid. Mesti kita datang agaknya ya. Tengok siapa lah yang azan ni kan. Kan pernah kejadian ni berlaku kan. Dan waktu iqamah pula ialah ketika hendak mendirikan solat fardu. Okey. Ingat waktu iqamahnya ketika hendak mendirikan solat fardu. Sebab memang kejadian ni memang pernah berlaku. Rupa-rupanya apa? Macam cerita lah dekat drama tu. Itu pun yang kat drama tu diambil daripada kisah benar jugalah. Dia azan pada waktu yang belum masuk waktu lagi ke dah lepas masuk waktu dia azan. Jadi orang ramai datang pergi masjid. Masjid ke surau Ustazah pun tak ingat. Bila datang dia tengok siapa yang azan. Orang tu memang orang yang kurang waras, orang gila tu azan. Sebab dia pelik. Walaupun dia gila tapi dia suka duduk masjid. Duduk masjid. Dia dekat masjid sahaja. Okey. Okey, jom kita teruskan lagi. Apakah hukum azan dan iqamah? Okey, stop ya, berchat ya. Okey, stop.
Okey, hukum azan dan iqamah ialah hukum azan apa dia? Wajib. Wajib. Siapa jawab wajib? Siapa jawab wajib? Apa dia ni? Seorang sebut Sunat muakkad. sunat muakkad. muakkad. Jangan kata wajib. Kalau wajib tak ada azan habis dosa semuanya. Ya, ini sunat muakkad. Ialah sebab dalam keadaan macam ni kan kadang-kadang kita tak dengar pun orang azan kat masjid kan. Okey, kalau dah wajib susah kita. Okey, hukumnya ialah sunat muakkad. Apa bahasa? Bahasa pada lafaz azan tu apa dia? Seorang sebut. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Boleh ke kita tukar bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Hindi ke? Boleh ke? Tak boleh walaupun Tak maksudnya boleh. sama. Walaupun maksudnya sama, sama je maksudnya. Contohnya kan Jawa dia kata apa? Pangeran Singgedi. Contoh. Sama je maksudnya dia nak kata Allah Maha Besar, Allah Akbar. Dia nak sama je. Tapi tak boleh. Samalah bahasa Melayu pun kita tak boleh nak cakap Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tak boleh Okey. Apa lagi dalam bahasa Inggeris? Allah is big tak boleh juga. Kena dalam bahasa Arab. Okey, jom kita terus masuk dekat perkara sunat bagi muazzin. Perkara sunat bagi muazzin. Muazzin ni apa? Siapa nak cakap? Siapa nak bagi tahu apa dia muazzin? Ya? Ada yang nak bagi tahu muazzin tu apa? Muazzin ni ialah tukang apa? Tukang gali kubur. Tak. Tukang azan. Ya, apa Irwan cakap tukang azan. Muazzin ni tukang azan. Kita panggil dia tukang azan, kita panggil dia muazzin, kita panggil dia Bilal. Benda yang sama. Orang yang melakukan tu namanya muazzin, Bilal tukang azan. Nama pekerjaan tu tak tahulah, kalau dari sudut pekerjaan tu mungkin Bilal agaknya Okey, tengok apa perkara-perkara sunat bagi muazzin. Okey, yang pertama, suci daripada hadas. Ya, betul. Suci daripada hadas. Ingat ya, ini perkara sunat, bukan wajib. Hati-hati, perkara sunat. Sebab azan tadi kan sunat muakkad. Okey, yang pertama mesti suci daripada hadas. Maksudnya kalau sebelum azan tu dia telah terbuang angin ke, contohlah yang paling mudah buang angin lah kan. Terkentut dan sebagainya. Okey, kena ambil wuduk. Angkat dulu hadas tu. Mengangkat hadas dengan berwuduk. Ingat, angkat hadas kecil dengan berwuduk. Angkat hadas besar dengan mandi wajib. Okey, yang kedua dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ya, ini perkara sunat. Menghadap kiblat tu perkara sunat lah. Okey, tengok perkara sunat yang ketiga, berdiri betul. Dia berdiri betul, bukan duduk-duduk santai-santai, bukan ya, dalam keadaan dia berdiri betul. Okey, boleh catat ya, siapa tak ada nota boleh catat nota. Sekurang-kurangnya awak ingat 3 perkara sunat ya. Sekurang-kurangnya ingat 3 perkara sunat, yang simple-simple pun tak apa. Okey, seterusnya yang keempat, muazzin orang yang berakhlak mulia. Pastikan muazzin tadi orang yang berakhlak mulia. Tengoklah perangainya macam mana, barulah sesuai jadi muazzin. Okey, apa lagi seterusnya? Tartil. Tartil merupakan apa? Sebutan yang fasih dan betul. Sebutannya fasih dan betul. Kalau orang pelat, macam mana? Allahu Akbar, tak boleh. Ya. Nanti lari pula maksud dia. Jadi carilah yang tartil, yang sebutan fasih dan betul. Okey. Ada apa-apa nak tanya sampai sini? Saya teruskan ya. Okey. Seterusnya, syarat sah azan dan iqamah. Okey. Syarat sah azan dan iqamah ni apa pula? Tengok ya. Ni pun pendek-pendek. Minta ya awak ingat. Apa
Apa soalan dia kalau Muiz tu tak sempat nak baca. Okey, syarat sah azan dan iqamah yang pertama Islam. Yang pertama Islam. Kalau dia bukan orang Islam, automatiklah tidak sah. Automatik tidak sah. Okey, yang kedua, mumayyiz. Apa dia mumayyiz? Apa dia mumayyiz? Ada siapa-siapa nak jawab? Tahu membezakan baik dan buruk. Allah, Zahra, bagus dia, pandai dia, tahu membezakan baik dan buruk. Betul, mumayyiz ialah tahu membezakan baik dan buruk. Kalau adik kita umur 7 tahun, 8 tahun, dia dah boleh bezakan baik buruk, boleh ke dia azan? Sah ke Boleh. dia azan? Betul, boleh. Ingat, kadang-kadang soalan tu dalam bentuk cerita. Contohnya dia kata, adik Abu yang berumur berapa tahun? Contoh 7 tahun melaungkan azan di masjid ke di surau. Apakah hukumnya? Dia akan macam tu dalam bentuk cerita. Logik lah, 1 tahun tu bukan dah ya. Okey. Yang ketiga, lelaki. Yang ketiga, mesti lelaki. Kalau perempuan, suara macam buluh perindu pun, macam Siti Nurhaliza ke apa, tidak boleh azan. Tak sah azannya. Dekat masjid tak boleh lah. Kalau nak azan dekat rumah je lah. Itu pun tak boleh orang lain dengar. Tapi tak pernah dibuatnya. Okey, yang keempat, berakal. Pastikan orang yang azan tadi berakal, iaitu waras. Ya, berakal tu waras. Bukan gila. Okey, seterusnya yang kelima. Masuk waktu solat. Masuk waktu solat. Okey, syarat sah azan yang kelima ialah pastikan masuk waktu solat. Ustazah pun nak tanya juga. Yes, kenapa dia angkat tangan aja? Saya ke? Ni, yes. Yes, Zaim ya? Tekan. Oh, tertekan. Okey. Boleh tutup mikrofon. Okey, masuk waktu solat baru azan. Pastikan masuk waktu solat. Jangan dah setengah dah berlalu waktu solat baru sibuk nak azan. Ya, orang dah nak dirikan solat, nak bangun mendirikan solat, sepatutnya iqamah, masa tu pula baru azan. Tak boleh. Okey, seterusnya apa yang keenam? Sempurna lafaz azan dalam satu waktu tanpa berhenti dalam satu tempoh yang panjang. Sempurna lafaz azan yang tadi tu, sempurna dari mula Allahu Akbar sampai habis dalam satu waktu tanpa berhenti. Dalam satu tempoh yang panjang. Apa dia kata? Tak ada ya, kali 5 dengan 6 ya, dekat dalam kelas tahun 5 dengan 6. Ustazah menganggarkan ada 100 lebih dekat dalam kelas. Sebab e-didik boleh tampung ramai orang. Ustazah pun tak perasan Ustazah ada e-didik. Okey, dan seterusnya yang ketujuh, tertib. Yang ketujuh, tertib. Kalau lafaznya tu mula daripada Allah Akbar, janganlah kita tiba-tiba hayya 'alas solah. Lepas tu kita barulah Allah Akbar, la ilaha illallah. Jadi tak ikut susunan, tak ikut tertib. Okey, salin dulu nota, siapa nak salin? Okey, syarat sah azan dan iqamah. Tulis kat situ Islam, mumayyiz, lelaki berakal. Cukup rasanya. Tertib. Yang paling simple, yang satu perkataan je. Tolong hafal. Okey, jom kita masuk perkara makro dilakukan ketika azan. Ya, betul. Islam, lelaki dan berakal. Okey. Perkara makro dilakukan ketika azan. Apa dia makro? Makro ni kalau boleh jangan buat ya. Kalau boleh jangan buat. Kalau buat tidaklah berdosa, tetapi kalau tak buat kita akan dapat pahala. Apa banyak kali? Apa dia? Kalau buat banyak kali. Dah buat banyak kali? Kalau buat banyak kali. Kalau buat banyak kali sama juga, hukumnya sama. Dosa. Ustazah tak kata dosa kan? Makruh ni tidaklah berdosa, tapi kalau kita tak buat, kita dapat pahala. Dia tidak sampai berdosa. Cuma dia hampir dah ke arah situ tu, dah hampir lah. Jadi kalau boleh jangan buat. Okey, jom kita tengok apa dia.
Okey, yang pertama dalam keadaan berhadas. Perkara makruh tadi dah belajar sunat. Sunat tu tadi dalam keadaan kita suci daripada hadas kan. Yang makruh ialah mesti berlawanan. Dalam keadaan berhadas. Berhadas maksudnya kita dah qada hajat ke, kita dah terkentut ke apa ke kan. Maksudnya dalam keadaan berhadas. Sama ada hadas kecil atau hadas besar. Elakkanlah. Kalau boleh elakkan makruh ni, lebih baik kita elakkan, jangan buat. Okey. Tengok perkara makruh yang kedua. Dilaungkan oleh orang fasik. Macam-macam soalannya kalau terkejut, terkentut ya. Macam mana boleh terkejut sampai azan tu ya? Tak ada masalah, teruslah kalau dah azan tu diterkentut dah tak tahan kan. Okey, yang kedua dilaungkan oleh orang fasik. Apa dia fasik ni? Orang fasik ni ialah orang yang terkeluar daripada landasan kebenaran, yang banyak melakukan dosa. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Sebenarnya banyak lagi dia punya pengertian fasik ni, tapi itulah yang Ustazah mampu beritahu kamu, sebab nanti kalau dah panjang pula dia punya hujah dia. Okey, seterusnya yang ketiga, melaungkan azan sambil duduk. Melaungkan azan sambil duduk. Tu santai-santai sambil duduk ambil mikrofon Allah Akbar, Allahu Akbar. Ni contoh ya. Tak, perkara makruh. Jangan buat. Lebih baik jangan buat. Okey, sebab kalau kita berdiri dapat pahala apa? Pahala sunat. Senang je rupanya nak dapat pahala sunat kan? Duduk makruh, bila kita berdiri dapat pahala sunat. Itu saja. Okey, seterusnya yang keempat, terlalu memanjangkan suara sehingga berubah makna lafaz azan. Dipanjangkan suara tadi sehingga berubah makna lafaz azan. Maklumlah suara dia sedap kan? Dia pun panjang suara. Contoh apa ya? Sekejap. Contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kat belakang tu kan, panjang je. Bergema. Bergema tu tak apa, dia jadi panjang. Bar. Sepatutnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pendek macam tu kan. Tapi dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu contoh memanjangkan suara sehingga berubah makna. Takut-takut kita berubah makna, kita ni dah tak tahu makna dia apa. Yang kita panjang-panjangkan tu kita tak tahu maksud dia apa. Jangan pandai-pandai nak panjangkan. Okey. Okey, boleh tulis nota, boleh catat nota. Siapa yang tak ada buku nota UPKK, perkara makruh dilakukan ketika azan. Ustazah letak 4 dekat sini, sebenarnya ada lagi. Kalau dekat buku nota tu rasanya ada yang 3. Ada yang 3. Tulis kat situ, dalam keadaan berhadas, dilaungkan oleh orang fasik. Yang ketiga, melaungkan azan sambil duduk. Okey, sebenarnya subjek ni pendek saja isi dia. Okey, lafaz azan. Okey, lafaz azan dan lafaz jawab bagi azan tu. Ingat ya, kadang-kadang kamu ni terkeliru. Bila suruh jawab azan, apa yang kamu baca? Allahumma rabba zid da'wati tamah. Itu bukan lafaz jawab azan. Itu apa? Doa. Okey, Saifuddin, Safuddin minta tolong mute kan mikrofon. Okey, lafaz azan, perhatikan betul-betul. Dekat mana yang selalu ni, kalau subuh ada beza kan? Kalau subuh. Ada seorang tak nak azan? Cepat Ustazah bagi can lagi sekali ni. Dah masuk dekat lafaz azan. Cepatlah. Tak sporting lah, Ra. Tak berani. Lah. Kenapa tak berani? Tak apa, kita kan belajar. Salah nanti kena dulu. Salah tak dosa kan? Sebab kita belajar. Salah tak ada dosa pun sebab kita belajar. Lainlah dia dah tahu tapi dia buat salah. Okey, cepat. Malu ramai orang. Alah, bukan orang nampak pun muka. Tak payah buka kamera. Cepat. Irwan. Tapi nanti tahu nama. Okey. Tutup je. Tutup kamu punya kamera. Okey, azan sekarang. Okey, terus.
Dah. Irwan. Irwan Yusrisah. Yusrisah. Okey, mula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, jom kawan-kawan yang lain jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, semua jawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikut yang ada teks kat depan tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Jawablah. Wala wala. Hayya 'alas salah. Saya pun biarkan ya suara. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Wala quwwata illa billah. As-salatu khairun minan naum. Apa jawab? Sodaqta wa As-salatu baraka. khairun minan naum. Sodaqta wa baraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Sedap suaranya tu. Tu kalau diasah lagi suaranya tu kan. Betulkan taranumnya. InsyaAllah boleh jadi muazzin. Boleh jadi muazzin ya. Tak ada kan yang bercita-cita jadi muazzin? Ingat muazzin tu pahala dia tak putus ya. 13 tahun. Tak putus pahala dia. Okey. Bagus. Terima kasih Irwan Ustaz. Nanti boleh PM tepi Ustazah ya. Okey, ingat ya, lafaz jawapan azan. Ingat, bukan doa lepas azan. Hati-hati, dia lain kan. Doa dengan lafaz jawapan azan. Okey, yang subuh tu. Yang selalu, apa benda nak jawab ya? Tak tahu kalau subuh tu. As-salatu khairum minan naum. Tu jawabnya apa? Tidur ke? Tidaklah, jawablah dia. Sodaqta wa bararta. Apa ada yang tanya tadi dalam tandas macam mana nak jawab? Jawablah dalam hati. Sama juga macam orang bagi salam dekat luar kita dalam tandas. Takkan kita nak jawab secara ni kan? Waalaikumsalam kuat. Tak ada kan kita jawab juga dalam hati kan? Dalam hati kita berkata-kata. Okey, jom kita teruskan. Apa seterusnya? Ada lagi tak? Ni lafaz iqamah. Ada lagi tak yang nak sumbang suara? Sumbang suara untuk lafaz iqamah. Saza Di Alwa dekat kita. chat. Dekat chat mengkat. Dicakap. Banyaknya. Saya. Ahmad Naufal baru nak. Saya sudah. Dari tadi dia Saya ni. sudah. Okey, Naufal. Oh, Akbar. Cepat. Siapa tu Terima dah? kasih tau yang menyumbangkan suara. Tak ada, suara tak sumbang. Memang cantik suara kamu. Allah jadikan. Okey, cepat. Ahmad Siapa Naufal. dah lah? Yang lain boleh tutup mikrofon. Iqamah. Komat kita biasa cakap. Komat. Dan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ala shalah, ala falah. Qurqamatis salat, qurqamatis salah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Boleh pun. Okey. Lafaz jawab kawan masuk lagi. Okey, lafaz jawab iqamah.
Sampai tak sempat kita nak baca kan. Okey, tapi tengok dekat paparan tu lebih kurang saja macam azan tadi, cuma ada beza pada apa? Masa qad qamati solat tu kan. Dekat situ ada beza untuk jawapan iqamah. Ya. Okey. Tengok balik semula. Tengok semula sebelum Ustazah masuk dekat slide lain. Nanti Ahmad Naufal dengan siapa tadi? Irwan. Boleh PM tepi Ustazah ya. Okey, dah perhatikan betul-betul apa beza? Kadang-kadang ditanya apa beza tu antara lafaz azan dengan lafaz iqamah. Tengok apa beza dia, dekat mana? Dekat azan ada ke? Qad qamati solat ada ke? Tak ada. Sambil-sambil tu doa lah qad mati solat, qad mati solat kan? Ada tak doa macam tu? Ustazah selalu doa qad mati solat. Moga-moga mati dalam solat. Okey, dah? Okey, jom seterusnya. Apa dia nak cakap ni? Kenapa Saya Irwan? rasa Anak you Ustazah bagi hadiah. Tapi suara dah sedap tadi. Okey, apa budak ni kata? Dia kata disunatkan menjawab azan apabila mendengarnya. Disunatkan menjawab azan apabila mendengar. Maksudnya apabila kita dengar azan, iqamah kita jawablah. Ya, jawab ya. Hukumnya sunat. Okey, sebenarnya dah habis dah sampai sini saja. Okey, doa azan dan iqamah. Siapa nak baca? nak baca Ustazah. Siapa? Zahra ya? Ustazah bagilah perempuan tadi dah azan lelaki, iqamah lelaki. Tak apalah kita bagi perempuan. Okey, murid lelaki boleh tutup mikrofon. Kita bagi can dekat Zahra. Tapi Zahra jangan komat dekat masjid tau. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihi wa titama wa salati qaima ati sayyidina Muhammadi wasilata wa fadila wa wa ashu maqama hudulil ladzi wa atta innaka la tuslimi'an. Wahai tu Ulang balik. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Ulang balik sikit. Ulang balik. Ada silap-silap tadi. Allahumma rabbi Allahumma rabba hazihi. Allahumma rabba hazihi Sekejap, selesai. Allahumma rabba hazihi wa titamah wa salati qa'imah ati sayyidina Muhammadi wasilata wal sayyidina Muhammadi wasilata wal fadilah wasyarafa wad daraja wasyarabat mak wasyarafa wad wasyarafa wad darajatal. Saya tengok dalam buku UPKK. Sama je. Aliyatar Rafi'ah lagi. Terus sambung. Waba'as muqadalahu layli Waba'as muqadalahu layli wa'atta innaka la tuhlifu mi'ad. Maksudnya, wahai Tuhan bagi seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, berikan kepada penghulu kami Muhammad wasilah dan kemuliaan, dan bangkitkan bangkit dari tempat yang terpuji seperti yang engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Zahra. Cuma betulkan sedikit ya doa baris-barisnya tu tadi. Betulkan sedikit. Okey, terima kasih kerana sudi menyumbangkan suara. Okey, ada info sedikit berkenaan dengan azan dan iqamah. Ingat ya, ini pun soalan yang selalu ada dalam UPKK.
Kalau tak ada kat dalam ibadah, kadang-kadang dia masuk dekat sirah. Info dia yang pertama, orang yang pertama melaungkan azan. Siapa dia orangnya? Bilal Bilal bin bin Rabah. Rabah. Bilal bin Bilal Rabah. bin Rabah. Bilal bin Rabah. Ingat Bilal tu ya. bin Rabah. Sebenarnya yang kita kata Bilal tu kita ambil daripada nama dia lah, Bilal. Sampai sekarang kita panggil muazzin tu Bilal. Okey. Pernah tengok tak filem berkenaan dengan azan ni? Cerita apa ya? Tajuk dia Bilal. Ada yang pernah tengok? Sesekali carilah Insan Google. terpilih. Tajuknya Bilal. Macam mana dia punya cerita daripada dia kecil sampai dia jadi muazzin ketika zaman Rasulullah ada. Semua ada dekat dalam tu. Okey, info yang kedua, azan disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Okey, azan disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Ini info yang kedua ya. Okey, jom kita tengok situasi dan hukum. Ini pun cerita-cerita ni soalan yang selalu keluar di dalam bentuk cerita ya dalam UP. Okey, tengok keadaan yang pertama. Okey, tutup mikrofon ya. Siapa ni? Ada seorang. Okey, Saifuddin. Okey. Situasi yang pertama, seorang Bilal melaungkan azan subuh sebelum masuk waktunya. Okey, ini situasi, maksudnya keadaan di mana seorang Bilal tadi melaungkan azan subuh sebelum masuk waktunya. Apa hukum dia? Sebelum Ustazah letak jawapan dekat depan tu, ada siapa-siapa tak bermurah hati? Tak Nak bagi sah. jawapan? Tak Siapa? sah. Tak sah ya? Tak sah. Kenapa tak sah? Kenapa tak sah? Sebelum waktu dimasuk. Siapa ni? Wan Ahmad Hazim. Betul ke nama kamu? Wan Ahmad Hazim? Betul. Okey, terima kasih. Jom kita tengok apa dia jawapannya. Hukumnya azan tidak sah. Betul lah, azan tidak sah. Dan perlu diulang semula. Sebab apa tadi? Sebab dia laungkan azan subuh tadi sebelum masuk waktunya. Okey, terima kasih Wan. Okey, jom kita tengok situasi yang kedua. Yang kedua, Pak Jamil melaungkan azan sambil duduk tanpa sebarang keuzuran. Santai-santai je Pak Jamil ni azan ya. Sambil-sambil duduk, sambil-sambil medang-medang agaknya kan. Lepas tu masuk waktu dia azan tanpa sebarang keuzuran. Okey, dia duduk-duduk. Okey, siapa nak jawab? Makruh. Melakukan azan sambil Saya duduk. dapat lagi ni Muhammad Azfar ya. Muhammad Azfar. Okey, cuba jawab. Muhammad Asfar Firdaus bin Zulkarnain. Muhammad Azfar Firdaus. Okey, sila jawab. Azan sambil duduk. Ulang balik. Makruh melaungkan azan sambil duduk. Makruh melaungkan azan sambil duduk. Okey, betul. Makruh melaungkan azan sambil duduk. Tadi baru belajar perkara makruh tadi, azan sambil duduk. Perkara sunat, berdiri, betul. Okey. Dia berdiri tu dah sunat, dah dapat pahala sunat. Okey, jom kita tengok ada lagi tak situasi seterusnya. Situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga, Pak Jamal, tadi Pak Jamil ni Pak Jamal pula. Pak Jamal meminta anaknya menghadap kiblat ketika melaungkan azan. Tadi Pak Jamil duduk-duduk. Ni Pak Jamal pula diminta anaknya tadi menghadap kiblat dulu ketika melaungkan azan. Ya, ada siapa-siapa nak jawab? Sunat. Sunat. Siapa? Sunat. Nak sebut nama dulu. Sunat. Okey, siapa? Wajib. Okey, dah ramai dah yang jawab tu. Okey, terima kasihlah dah ada yang jawab. Okey, ada yang jawab sah. Ada yang jawab sunat. Okey, jom kita tengok jawapan yang paling dah betul dah jawapan kamu tu. Yang paling betul. Okey, hukumnya sunat melaungkan azan dengan menghadap kiblat. Sah memang salah, tapi ada lagi kan? Hukumnya ialah sunat melaungkan azan dengan menghadap kiblat. Itu dia punya hukum. Tadi situasi dan hukum, keadaan dan hukum. Sebab sekarang fiqh kebanyakannya ada soalan-soalan di dalam bentuk
penceritaan. Okey, terima kasih. Tapi jangan live dulu sebab ada sesuatu. Sekejap Ustazah masukkan link dekat dalam chat ya. Okey, Ustazah ada masukkan link dekat dalam chat. Sila jawab sekarang. Sekejap. Ustazah nak try tengok dekat dalam ni siapa yang jawab. Tapi tak boleh keluar pula dekat laptop. Boleh minta kawan tolong bagi balik link tu? Siapa baru masuk ni? Ustazah dah habis jawab. Okey, Ustazah baru 8 orang yang jawab. Yang lain mana? Ibu saya dah habis. Ustazah nak tunjuk tak boleh keluar dekat ni. Ustazah ingat nak tunjukkan siapa yang jawab. Siap. Sekejap ya, Ustazah Google. Lagi. Saya dah Ustazah. Okey, lagi. Sebab baru apa orang? Baru Saya dah 26. Ustazah. Baru Saya 26 dah. orang. Nak kena sebut nama ni yang dah jawab. Okey, Azfar 90% dekat Saya bagi dah. sana. Nasrullah sudah. Irwan 100%. Bagus. Muhammad Aidan. Raja Izzati 100%. Akil Mustaqim, Hasif, Nurmira, Safana, Siti Khairisa, Naufal, Megat, Wais, Amira, Noha, Naila, Mariam Kasdina, Arisha. Yang dapat 100% berapa orang tu tadi? Fauza 100%, Aryan, Atira 100%, Zara Humaira 100%, Hanis, Naura, Hazim, Firhan, Dennis, Ismail, Daim. Lagi? Megat 90 lah tu kat sini 90%. Duh. Apa yang salah tu Megat? Sama ya, Fawaz. Terima kasih Muiz dah jawab ke? Dah dapat berapa? Tak nampak pula nama Muiz. Ada lagi kawan baru masuk.
Saya salah nombor 3. Apa soalan nombor 3 tu? Salah tekan. Salah tekan ke salah jawab? Okey, Muiz Zahir 100%. Tahniah. Ha, salah tekan. Hadib, Iman Hadib 100%. Okey, saya bagi 2 minit saja. Seratus, Iya Zaim, tahniah. Firhan, salah apa Firhan? Firhan salah kat mana? Salah satu je kat mana? Naufal pun salah satu. Tengok balik yang salah tu dekat mana? Kalisa 100%, tahniah. Atira 100%, tahniah. Okey. Okey, bagi yang tak sempat nak buat pada masa sekarang ni, Ustazah akan letakkan link ni dekat dalam GC dengan nota berkenaan dengan azan dan iqamah ya, dekat dalam nota. Minta tolong jawab, minta tolong baca. InsyaAllah rakaman ni pun Ustazah akan masukkan dekat dalam YouTube tapi Ustazah akan teruskan masuk dekat GC kamu. Okey, ada apa-apa persoalan? Ada ke? Okey, alhamdulillah. Semua faham ya? Ustazah boleh ke leave? Boleh apa? Boleh ke leave? Oh, sekejap lah. Kita naik lift sama-sama. Kejap ya. Kita naik lift Okay. sama-sama. Okey, jom sebelum kita naik lift. Naik lift ya. Lift ke lift. Okey, jom. Tak apalah ke lift lebih kurang je sama. Jom kita baca tasbih kafarah dengan suratul As. Minta seorang abang baca. Siapa nak baca? Asfar, baca. Tasbih kafarah dan suratul As. Hilang dah. Okey, jom baca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, jangan lupa besok ada live ya. Esok ada live bersama dengan kawan kita. Live Okey. apa tak tahu? Esok akidah. Okey, esok akidah. InsyaAllah kita ada live dengan kawan-kawan tahun 5 pula. Tahun hadapannya, minggu hadapannya Ustazah minta darjah 6 lagi ya. Darjah 6 minta 3 nama. Bagi kat Ustazah cepat. Boleh? Dengan siapa rahsia? Kita tunggu besok. Okey, terima kasih semua yang hadir kelas pada petang ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggal solat. Al-Yan Qayyim. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Bye. Bye. Bye Megan, Arif, Aris, Aryan, siapa lagi tu? Afkar, bye Aura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Terima kasih. Sama-sama kasih. Bye Iwan. Baik, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ilyas. Saja. Kenapa main-main tu? Tak tahu memang biasa dekat selepas je habis memang macam tu. Sebab tu nak kena pastikan keluar.
Cepat keluar, kalau tak Ustazah akan remove kamu dari sini. Okey, bye. Ustazah boleh je remove, saja nak tunggu kamu keluar. Irwan?